Baru-baru ini Anwar Ibrahim dan juga Pakatan Harapan ada mengutarakan bantuan secara berterusan, secara sistematik ketika PKP ini berlangsung untuk golongan B60. Jadi ramai mungkin bertanya, apa itu B60? Yang kita biasa dengar ialah B40. Jadi untuk makluman, B60 ini akan merangkumi golongan B40, iaitu isi rumah dengan 40% isi rumah dengan pendapatan paling rendah di dalam negara kita, dengan separuh daripada M40, golongan yang paling dekat dengan B40 ini, kita akan ambil mereka dan ini akan dirangkumkan di dalam satu kategori baru yang dinamakan B60. Sebab apa? Sebab selepas satu demi satu PKP yang kita lalui, maka kesan ekonomi dia begitu teruk. Rakyat memang betul-betul merana. Kalau di kawasan saya, kita dah jumpa orang yang angkat bendera putih, yang tempat setinggal di sewa bilik dengan keluarga yang besar, di rumah-rumah kedai, berkongsi dapur dan juga berkongsi tandas. Kita juga telah mendapat secara berterusan, kita mendapat permintaan daripada kawasan PPR, daripada kawasan flat, kawasan perumahan awam. Tetapi juga kali ini sedikit berbeza dengan dahulu, kita juga dapat banyak permintaan daripada golongan-golongan yang mungkin selama ini kita tak biasa terima permintaan. Saya ada terima permintaan daripada beberapa kondominium yang mana ada penduduk yang sudah berada dalam keadaan yang susah. Kita ada maklumat daripada kedai-kedai yang tidak mampu lagi untuk meneruskan operasi mereka. Jadi ini betapa teruknya yang kita lihat situasi ekonomi kita pada hari ini, dan dalam keadaan itulah Anwar Ibrahim dan juga Keadilan dan Pakatan Harapan mengusulkan bantuan khusus untuk B60. Tidak lagi boleh dibuat macam sebelum ini. Kerajaan dari masa ke semasa mereka akan umumkan sedikit-sedikit bantuan secara one off, bukan secara berterusan. Jadi sebab itu yang dicadangkan oleh Datuk Seri Anwar ialah untuk diberikan RM1,500 sebulan kepada golongan B60 ini selagi mana PKP atau PKPD ini berterusan. Kita tahu kesan, dan ini diakui oleh Perdana Menteri sendiri, bila dilaksanakan PKP, kerugian kepada ekonomi adalah RM1 bilion setiap hari, RM1,000 juta setiap hari, bermakna 30 bilion dalam sebulan. Dan bayangkan berapa hari negara kita telah pun berada dalam PKP. Dan ini akan memberi kesan kepada syarikat-syarikat, ini akan memberi kesan kepada rakyat yang bekerja dan berniaga. Tidak dinafikan, ia juga akan bagi kesan kepada kerajaan yang mengutip cukai. Namun dalam keadaan begini, kita juga harus sedar bahawa satu-satunya pihak yang mampu untuk memastikan ekonomi kita bangkit adalah pihak kerajaan. Sebab apa? Banyak syarikat dah tidak mampu untuk berbelanja besar, melabur besar ataupun mengambil pekerja dengan ramai. Rakyat begitu juga begitu. Nak pinjam duit pun susah dalam keadaan hari ini. Kebanyakan daripada mereka kalau pergi ke bank, mungkin susah untuk membuat pinjaman baru dan sebagainya. Maka satu-satunya aktor ekonomi yang dapat menjana semula ekonomi adalah pihak kerajaan. Dan kita lihat dalam banyak krisis ekonomi sebelum ini, bila perkara ini berlaku, kerajaanlah yang memainkan peranan untuk memacu semula ekonomi. Tetapi ada yang akan bertanya, macam mana kita nak buat sebab Perdana Menteri sendiri mengatakan kita dah tak ada duit. Sebenarnya bila dalam kerajaan ini, kerajaan ada beberapa cara untuk mencari sumber bagi berbelanja. Dan apa nama yang kita boleh katakan, kita lihat berbanding dengan negara-negara lain, walaupun tiap-tiap kali Perdana Menteri umum satu demi satu package, bunyinya hebat, namanya cantik, jumlahnya besar, tetapi jumlah perbelanjaan secara langsung daripada kerajaan tidaklah sebesar mana.
kebanyakan daripadanya datang daripada sama ada wang macam wang KWSP kita sendiri yang dibenarkan dikeluarkan, dan ataupun macam moratorium bank, maka itu juga diambil kira sebagai package-package rangsangan yang diberikan oleh kerajaan, walaupun bukanlah kerajaan mengeluarkan wang sejumlah itu. Jadi dalam keadaan ini sebenarnya kerajaan, kita katakan, boleh meminjam wang yang lebih, dan ini adalah masanya. Dalam keadaan krisis, inilah masa untuk kerajaan meminjam. Kadar faedahnya rendah, betul kita ada beberapa undang-undang, ada akta yang mengawal sejauh mana kerajaan boleh meminjam. Tahun lepas daripada 55% had hutang kerajaan berbanding dengan KDNK, kita telah naikkan secara jangka masa pendek kepada 60%. Tetapi saya berharap dalam sidang parlimen yang akan datang ini, ia dapat dinaikkan dengan lebih tinggi hanya buat masa ini, supaya kita dapat berbelanja wang dengan banyak untuk menjana ekonomi kita. Kita tengok kerajaan nak ambil, nak menyambung kontrak doktor pun berhadapan dengan masalah. Kita lihat bantuan-bantuan banyak terpaksa dibuat secara one off, dalam keadaan rakyat kelaparan, dalam keadaan rakyat tidak cukup makan. Ini adalah masa untuk kerajaan berani untuk berbelanja demi rakyat. Kalau dikatakan tentang kesan ataupun impact kepada rating agency, rating agency adalah agensi-agensi yang memberi penilaian terhadap pinjaman yang dibuat oleh kerajaan Malaysia. Sebenarnya betul kadar hutang dan sebagainya akan diambil kira, tetapi satu lagi perkara yang akan diambil kira ialah governance dan juga ketelusan perbelanjaan kerajaan. Selama ini kita telah ada darurat yang mana kami di peringkat pembangkang tidak boleh mempersoal perbelanjaan kerajaan, tidak boleh meneliti perbelanjaan kerajaan, tidak boleh mengutarakan cadangan kami secara langsung tentang perbelanjaan kerajaan. Tentu ia memberi kesan. Sebab itu kita berharap kita boleh mampu untuk berbelanja dengan besar, dan saya yakin Pakatan Harapan akan memberi sokongan. Tetapi pastikan ada ketelusan. Kita tidak mahu ada salah guna, kita tidak mahu ada pihak yang mahu ambil kesempatan dalam keadaan krisis ini. Jadi sebab itu kita harap kerajaan benar-benar dapat mempertimbangkan memberi bantuan kepada golongan B60 secara berterusan, tak perlu melalui banyak birokrasi. Tak perlu, tidak boleh lagi hanya fokus kepada B40 kerana keadaan ekonomi hari ini jauh berbeza, dan hanya sekiranya kerajaan benar-benar dapat memastikan B60 ini dapat meneruskan kehidupan mereka dengan baik, dapat memberi peluang pekerjaan untuk mereka, ataupun memastikan pekerjaan-pekerjaan mereka tidak hilang, maka kita akan lihat Malaysia dapat bangkit daripada kegawatan yang kita alami. Selain daripada langkah-langkah kesihatan yang perlu kita ambil, itu adalah untuk topik lain untuk dibicarakan. Tetapi pastilah, yakinlah, selagi mana rakyat tidak mendapat bantuan yang cukup, selagi itu mereka tak boleh dengar kata abah untuk duduk di rumah, sebab mereka terpaksa mencari sedikit wang untuk survival mereka. Jadi ini sedikit pandangan daripada saya yang saya harap akan mendapat perhatian daripada semua pihak.